Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, selamat datang kepada podcast Ramadan. InsyaAllah hari ini kita dah masuk kepada episod ke-19. Maksudnya kita dah masuk Ramadan yang ke-18. Okey, hari ini kita nak bincang topik yang agak penting juga. Ini selalu berlaku pada kita, kadang-kadang kita ni berubah nak jadi baik. Kita nak pulun Ramadan ni, kita lah kalau boleh kita nak masuk syurga, nak masuk pintu Ar-Rayyan kan. Tetapi malangnya kita nafsi-nafsi. Maksudnya kita buat diri sendiri. Kita keluarga kita abaikan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, jaga ahlimu dari neraka. Itu yang Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menukahi Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi di sini kita nak bagi tahu bahawa yang diperintahkan itu adalah orang Islam sendiri. Orang beriman itu sendiri. Kadang-kadang orang beriman ni dia, minta maaf cakap, kadang-kadang kita syok sendiri. Kita buat ibadah kita lupakan isteri kita lupakan anak-anak kita. Kadang-kadang kita pergi mengaji seorang-seorang. Kalau ibu lupakan suami, yang wanita lupakan suami, lupakan anak-anak. Orang kata nak me time. Dia sibuk dengan me time tu. Jadi dia lupa nak bawa keluarga. Semua kalau boleh nak sembahyang subuh tu memang dia seorang-seorang pergi. Anak-anak lambat dia tinggalkan gitu saja. Jadi akhirnya yang dapat ibadah tu dia seorang. Tapi dia tak membentuk keluarga yang sama-sama masuk ke syurga. Ini sebenarnya yang kita nak bincang. Ini teguran untuk diri saya sendiri juga. Sebab kita ada anak-anak, kita ada keluarga. Jadi Ramadan ini sebenarnya bukan berkait, kalau kita tengok Rasulullah SAW, dia akhir Ramadan tu dia gerak ahli keluarga dia untuk bangun malam. Atau saya tak pasti, atau waktu-waktu lain. Memang Nabi itu dia biasa menggerakkan ahli keluarga dia. Nabi gerak ahli keluarga dia untuk bangun malam. Jadi maksudnya ini sesuatu yang menunjukkan bahawa Nabi itu tidak beribadah itu sendiri-sendiri sahaja. Tidak sendiri-sendiri sahaja. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah bagus dah, tetapi kita kata anak-anak kita tak menjadi. Kenapa tak jadi? Sebab kita sendiri tak pernah libatkan mereka dalam ibadah kita. Itu. Jadi sebabnya Ramadan ini adalah satu kita kata tanda aras lah untuk kita berubah. Supaya apa? Supaya kita menggandakan amal ibadah, dan kita kena pastikan ibadah itu bukan sahaja yang dilakukan oleh kita. Kita seorang je. Maksudnya dalam kesibukan kita beribadah atau kita busy kan beribadah kan. Ni pesta ibadah. Jadi ibu bapa dia kena jalankan tanggungjawab dia terhadap anak-anak seperti biasa. Sebab dia adalah amanah yang tak dapat dielakkan. Maksudnya jangan tiba-tiba kita kata sekolah pun kita abaikan, kita abaikan pelajaran dia. Sebab mereka masih lagi mesti dibesarkan dengan baik dan mereka masih lagi diberikan pendidikan yang sempurna. Jadi bagi galakan kepada mereka, libatkan mereka, galakkan mereka untuk buat kebaikan. Dan biasakan mereka dengan amal soleh, kerana anak-anak akan membesar ikut apa yang dibiasakan oleh ibu bapa mereka. Kalau biasa tak tutup aurat, jangan haraplah susahlah dia nak tutup aurat sendiri. Jadi kalau kita biasakan pakai seksi-seksi, memang akan seksilah dia. Jadi dalam bulan yang penuh barakah ini, sepatutnya ibu bapa dia kena banyak peranan. Dia ada banyak peranan untuk memenuhi masa. Dan kita boleh lihat beberapa perkara yang kita boleh buat. Pertama, kita boleh cek solat dia.
Pertama kena cek solat. Kalau baik solat tu, insya-Allah akan baik semuanya. Kadang-kadang ibu bapa ni dia sibuk dengan puasa saja, tetapi dia lupa yang anak-anak ni kena solat. Solat tu yang paling utama. Jadi kita lihat, kita kena cek solat dia. Ajak dia berjemaah. Kalau boleh mampu nak bawa mereka semua sekali ke masjid, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan orang masjid pun jangan garang sangat. Jangan garang sangat. Anak-anak dia main tu biasalah. Kerana nanti dia tak nak pergi masjid, esok dia pergi pusat snooker nanti. Dia tinggalkan masjid tu, tinggallah Tok Siak dengan ahli-ahli datang kuasa yang dah makin dah makin senja. Orang muda semua tak nak menyampah kan masjid. Jadi ini teguran ni bukan nak bergaduh, tetapi peringatan. Dia berlaku. Kadang-kadang anak-anak ni memang, bukan kadang-kadang, anak-anak memang bising. Kita boleh didik mereka, tapi jangan sampai mereka lari. Jangan dengan cara-cara yang kasar. Cuba buat dengan cara-cara yang elok. Kita itu, masjid tu bukan kita punya, kita diamanahkan. Jangan buat kita macam rumah kita sendiri. Tak padanlah satu orang jaga masjid tiba-tiba berkepawatakan seperti gangster. Sepak selipar budak-budak. Jadi tak padan. Nanti akan melahirkan generasi yang macam tu juga. Tak puas hati yang budak-budak tengok selipar tu macam tu, dia sepak yang selipar tu. Pernah saya nampak pun sekali di masjid. Jadi nampak macam tak bagus kalau begitu. Jadi kita patut makin tua ni, kita kena beri didikan yang baik. Jadi sayang kepada anak-anak ni. Jadi kita boleh buat apa, orang masjid pun mestilah ada perangan dia sendiri, dan mak ayah pun ada peranan sendiri. Didiklah supaya bagi tahu kat masjid ni bukan tempat bermain. Ada masa boleh bermain. Ada masa, tapi bukan dalam semua keadaan. Jadi kita tengok solat. Periksa solat. Kemudian periksa puasa lah. Galakkan anak yang kurang gemar puasa tu. Mungkin bagi dia hadiah ke. Awal-awal tak apalah. Kita bagi dia dengan reward system. Ingatkan mereka tentang hakikat sebenar puasa ni. Dia bukan menahan dia makan semata-mata, pakai sebagai satu cara untuk dapat takwa, dan biar dia itu buat, akhirnya dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak ajar. Manusia ini dia ajar takut pada Allah. Jangan takut kepada lembaga hitam, lembaga ini dan lembaga itu. Lembaga peperiksaan tak apalah, takut nak exam. Tapi jangan sampai takut kepada benda yang tak pasti wujud. Hantu, guru-guru, cikgu, tolonglah jangan cerita hantu-hantu ni dekat anak murid. Dia menyebabkan kita, akidah kita akhirnya lari. Kita takut kepada yang halus, yang tah wujud tah tidak, tapi kita lupa kepada Allah SWT. Itu. Dan juga kita kena ajar juga tentang etika dan peraturan ketika makan. Kena makan tangan kanan, kena makan yang paling hampir, kena ingatkan bahawa pembarisan itu haram. Jangan biar mereka ni kalau tak puasa makan setengah orang dan berapa orang suka-suka hati. Kita didik, of course tak ada masalah. Tapi dari segi adab, kita nak ajar adab. Hormati orang lain, hormati perasaan orang lain. Kita bukan cerita pasal hukum dosa pahala saja. Guru saya juga cakap pasal berkenaan dengan rumah tangga misal. Rumah tangga berkenaan kalau suami itu dia tidak minta izin isteri dia nak pergi ke mana, keluar negara, tak bagi tahu isteri, tak ada masalah. Tapi dari segi kesenian rumah tangga, adab rumah tangga itu nak melahirkan kebahagiaan, itu tidak diterima. Kita boleh saja buat suka hati kita nak buat, lelaki tak boleh beritahu isteri, tetapi itu tidak manis, akan menyebabkan rumah tangga yang tidak baik. Begitulah. Kita tak ada masalah nak makan depan orang. Tak ada masalah. Biar dari hukum tidak ada masalah. Tetapi dari segi adabnya tidak ada lah. Kita kena ajar ada anak itu lebih adab. Bukan soal boleh tak boleh saja, tetapi lebih daripada itu adalah Islam ajar kita buat ahsan, yang terbaik. Dan jangan biar juga anak-anak makan dengan berlebihan. Kita sendirilah kalau kita pun makan berlebihan, so anak-anak lagi-lagi lah. Sebab kita yang tukang beli nanti. Jadi kita jangan layan semua benda yang anak kita nak. Ini kena didik. Bukan kena ajar, bukan semua benda masa lapar masa semua nak makan, akhirnya tak makan. Ataupun terlebih makan sampai tak ibadah. Dan kena ingat juga bahawa orang miskin ni, khususnya kalau lihat di Palestin misalnya, banyak di tempat di Syria misalnya, di Somalia, mereka tak makan. Ada yang makan rumput dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi kena bagi tahu kepada anak-anak bahawa kita ini bertuah, bersyukur kepada Allah SWT dapat makan yang sedap-sedap ni. Kadang-kadang anak-anak komplain. Bagi tahu yang Nabi itu tak pernah komplain makanan. Itu je. Jadi bagi tahu tentang orang-orang yang berhijrah, tentang orang-orang yang berjihad pada jalan Allah SWT. Dan juga ini juga masanya untuk mengadakan pertemuan bagi himpun saudara mara dan sebaik-baiknya untuk eratkan hubungan silaturahim. Ini peluang untuk memperbaiki hubungan yang terputus ataupun tercalar antara saudara mara.
Ajar juga anak-anak untuk bantu ibu sediakan, bersihkan, simpan makanan agar selesa baik untuk dimakan. Jangan biar ibu buat kerja seorang-seorang. Jangan jadikan ibu ni bibik. Jadi ke orang gaji pula. Jadi, dan ingat juga mereka tentang waktu solat tarawih, pesan mereka supaya siap sedia, supaya tak makan terlalu banyak, ajak mereka bersama-sama di solat di masjid. Jangan biarkan anak-anak, bagi tahu anak pesan-pesan, jangan main kat masjid, jangan bising, jangan kacau orang, orang tak suka. Itu adab. Termasuk daripada adab-adab. Dan juga dengan sahur, ibu bapa kena bagi tahu tentang pentingnya sahur supaya ada tenaga untuk buat puasa dan ada keberkatan dalam sahur itu sendiri. Bangun juga mereka sebelum solat subuh agar mereka dapat peruntukkan masa yang cukup untuk dirikan solat malam dan juga witir. Dan juga bagi penekanan kepada anak-anak untuk dirikan solat subuh berjemaah dan juga solat yang lain-lain bila dia ada di rumah, balik dari sekolah terus singgah ke masjid dan sebagainya. Cubalah cari peluang baca Quran sama-sama, tadarus sama-sama, kalau tak pun cek bacaan dia. Buatlah apa yang patut untuk supaya kita ni tidak buat amal kita ni seorang-seorang. Dan juga kita hidupkan 10 Ramadan terakhir seperti mana podcast sebelum ni kita ada cerita pasal 10 Ramadan terakhir. Tuan-tuan boleh cek balik apa amalan sunnah yang Nabi buat. Tapi kita tahu bagi dia akan berjaga malam dan dia akan bangunkan keluarga dia. Ini menunjukkan keluarga perlu memberi tumpuan untuk menjadikan malam itu penuh dengan amalan soleh. Jadi para suami kena bangunkan isteri kena bangunkan suami, kena bangunkan anak-anak agar mereka semua lebih dekat dengan Allah SWT, agar kita semua masuk syurga bersama-sama. Dan kalau ada masa cuti sekolah, hujung minggu ke, pergilah ke masjid. Duduklah iktikaf. Kalau ada masjid buka pukul 3 kan, dia ada setengah masjid dia tak bagi tidur tapi dia buka pukul 3, pergilah. Untuk solat malam itu di masjid bersama-sama keluarga. Bagi galakkan anak-anak kecil puasa, bangunkan mereka sahur, galakkan mereka puasa, bagi melalui pujian, bagi hadiah pada mereka, sama ada berjaya penuh ke selama sebulan atau separuh dan sebagainya. Separuh hari ke budak-budak tadika separuh hari ataupun puasa di sekolah saja pun kita bagi dia reward. Diriwayatkan bahawa Ar-Rubai binti Muawiz radhiyallahu anhu berkata pada pagi Asyura Rasulullah SAW menghantar berita kepada penduduk asal. Dia kata, man asbaha mufsiran falyutimma baqiyata yaumi wa man asbaha sa'iman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu zaka hatta yakuna 'indal iftar. Barang siapa di waktu pagi dan keadaan buka hendaklah dia menyempurnakan dengan berpuasa di baki harinya. Dan barang siapa di waktu pagi hari dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia teruskan puasa dia. Dia Ar-Rubi melanjutkan sehingga sejak hari itu kami berpuasa pada hari tersebut dan perintahkan anak-anak kami untuk puasa pula. Untuk itu kami buatkan sejenis mainan kanak-kanak. Jika salah satu di antara anak-anak kecil tersebut menangis sebab nak makan, kami berikan kepada dia mainan tersebut hingga datangnya waktu berbuka. Nampak sistem reward tu sendiri dah ada pun pada zaman Nabi. Jadi dia lekakan budak tu dengan permainan supaya dia tak rasa lapar. Dia ajar rupanya anak-anak kecil ini berpuasa. Wallahu alam. Jadi kita itulah sebenarnya ibadah ni, jangan kita ingat ibadah ni untuk kita seorang, nak menuntut ilmu ni kita seorang-seorang sampai kita abaikan keluarga tak tahu satu apa pun, tapi kita tahu banyak, kita ajar orang tapi kita tak ajar keluarga. Jadi itu satu perkara yang sangat merugikan. Sedangkan sepatutnya keluarga ni aset untuk doa kita esok. Keluarga ni lah sebenarnya kita nak sama-sama nak jumpa besok di akhirat kelak. Jadi itulah sebenarnya yang paling utama untuk kita perhatikan. InsyaAllah itu saja secara ringkas. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.